Assalamualaikum semua. Selamat datang ke My Forex Channel. Okey, hari ni hari Sabtu, jadi ya, macam biasa saya biasanya akan buat antara market outlook antara hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi hari ni saya decide untuk buat hari Sabtu. Jadi sikit sebanyak, alhamdulillah, sikit sebanyak jadi kalau anda ingin mencari idea-idea yang baru, idea-idea pergerakan market untuk minggu hadapan, jadi anda semua bolehlah cuba untuk subscribe dan juga tengok pada tiap-tiap minggu di channel My Forex Channel. Okey. Sampai sini saya bagi yang free je lah. Saya tak minta anda semua bayar, cuma anda semua boleh tengok dan gunakan analisis yang saya cuba buat ni. Okey. Jadi untuk minggu depan, macam biasa saya akan mulakan dengan membuka Forex Factory dulu. Jadi minggu depan kita ada news tentang JPY, USD, AUD, okey, dan kemudian kita ada Euro, CNY yang ada kena mengena dengan AUD, dan kemudian kita ada Euro dan juga Kanada. Jadi ini market, inilah pair-pair yang akan saya analisis. Yang saya akan tengok pergerakannya sebab minggu depan ada news besar daripada pair-pair tersebut lah, daripada currency tersebut. Yang saya pilih adalah USD JPY, AUD USD, AUD JPY, Euro JPY, Euro USD, Euro AUD, CAD JPY, USD CAD, Euro CAD. Okay. Jadi kita mulakan dengan USD JPY. Baik. Jadi macam biasa saya gunakan naked chart saja, dan kebiasaannya saya akan mulakan dengan time frame yang lebih besar. Jadi untuk candle yang belum habis lagi ni, yang akan habis lebih kurang lagi seminggu lagi, jadi nampaknya dia dah tinggalkan shadow, okay? Dan dia di time frame monthly nampaknya dia masih meneruskan kejatuhan, okay? Masih meneruskan kejatuhan. Dan mari kita lihat di weekly. Okay, weekly pun masih sama, masih lagi meneruskan kejatuhan, masih lagi downtrend, downtrend. Jadi kita nak cari peluang, seboleh-bolehnya kita mencari peluang-peluang untuk sell, okay? Dan peluang-peluang untuk buy hanyalah untuk seketika sahaja. Baik, jadi di time frame daily, okay? Di time frame daily, nampaknya downtrend masih berterusan, dan nampaknya downtrend yang ni nampaknya masih lagi dalam keadaan yang menjunam, menjunam, masih lagi jatuh. Dan kita ada support, okey, kita ada support di sini. Okey, kita tandakan ada support, okey, support 1 dan 2, okey, support 1 dan support 2 lah, okey. Ini support 2, jadi masih lagi belum break support ni, jadi kita akan biarkan dulu lah, okey, biarkan dulu. Jadi mungkin kita boleh cari peluang-peluang untuk buy, okey, peluang-peluang untuk buy, dan juga kita boleh cari peluang-peluang untuk sell. Kalau untuk buy, untuk time frame daily, saya akan tunggu dekat sini, okey, tunggu kat sini. Tapi masih lagi jauh, masih lagi daripada harga sekarang ni. Dia perlu break dulu kawasan resistance, kemudian buat sedikit pullback, dan kemudian meneruskan perjalanan sehingga ke 250 pip lagi, 250 pip lagi. Tapi untuk ni lah, untuk kalau betul dia nak buat satu break, okay? Dia perlu buat satu break dan kemudian buat retrace dan kemudian terus menuju ke bawah. Itu kalau untuk daily, okay? Kalau untuk minggu depan, okay, saya akan tengok juga sebenarnya macam mana keadaan minggu depan. Kalau perlu untuk sell, okay, untuk sell, dia perlu break dulu SL, dia perlu break dulu support ni, okay? Dia perlu break support dulu. Dan okay, saya ada nampak satu zone kat sini, untuk sekurang-kurangnya untuk buy seketika lah, okay? Buy seketika, buy sikit lah, kalau perlu untuk buy kita. Tapi bergantung pada analisis untuk minggu depan lah, okay? Untuk minggu depan kita kena check. Dan saya melihat dia ada support dan dia akan break. Kalau dia break kita akan tengok ni ada kawasan supply zone, okay? Supply zone, tapi dia perlu break SR ni, okay? Support become resistance become support kalau dia kata dia break, okay? Kalau dia break terus, okay? Kalau anda kata dia break terus, okay, dia perlu break lepas ni baru dia akan pergi ke kawasan yang bagi bawah, okay? Tapi saya tak tengok tu lah, okay? Saya tengok kawasan tu pun kawasan yang next ni, okay, ada kawasan yang boleh dijadikan buy. Jadi saya mungkin akan buy untuk short term, sebab saya tengok sini boleh jadi kawasan yang cantik untuk jadikan TP. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan biarkan dia break dan tunggu dekat kawasan sini sebelum dia naik sedikit, okay, naik sedikit sekurang-kurangnya sampai sini, okay.
Jadi kalau ini terjadi, okey, kalau ini terjadi, saya akan macam biasa, saya akan 50 pip, okey, 50 pip SL daripada kawasan dan kemudian 750 pip untuk reward. Jadi saya akan tuliskan, saya akan standby untuk risk and reward sebanyak. Sekejap risk and rewardnya adalah 1/5. Okey, 1/5 itu. Okey, ini adalah hanya idea, tapi kalau betul saya lihat ini adalah kawasan SL. Okey, kalau anda kata inilah, okey, tapi kalau tidak, kalau dia break, okey, kalau dia break dan dia perlu buat satu pullback, okey, dia break kawasan ni, dia perlu satu pullback, tapi tengok kawasan ni, okey, masih ada lagi kawasan-kawasan zone kat sini. Kalau anda kata dia break, okey, saya akan lihat kalau penurunan ini masih lagi terjadi, saya melihat dia akan jatuh sampai di sini. Jadi masih lagi saya akan letak 50 SL dan 50 pip dan juga okey, rewardnya adalah 200 pip. Tapi saya bias untuk melihat dia naik. Okey, saya bias untuk melihat dia naik lah. Itu satu. Okey, yang kedua kita tengok AUD USD. Okey, AUD USD pula keadaannya okey, monthly, dalam keadaan monthly. Okey, masih lagi downtrend nampaknya, downtrend, tapi potensi untuk dia naik ada ni, sebab dia candle yang masih lagi belum tamat lagi, candle monthly ni masih lagi meneruskan kenaikan. Jadi kita tengok apa yang jadi dekat weekly. Okey, weekly nampaknya juga dalam keadaan downtrend. Okey, dalam keadaan downtrend, tapi kita boleh tengok ada beberapa kawasan support. Okey, kawasan support dekat sini, dan ada zone dekat sini. Ini weekly zone. Okey, ini weekly. Kalau anda kata dia nak naik, boleh naik sampai ke situ. Dan kita tengok daily, apa yang jadi kat daily. Okey, daily pun masih lagi dalam keadaan downtrend. Okey, jadi dalam keadaan downtrend, tapi nampaknya kita nak tengok satu benda lah, kira macam ada tak zone-zone yang berkenaan. Macam sekarang ni, macam candle hari Jumaat, dia dah close dekat dalam zone. Okey, dalam zone. Okey, dan kita nak tengok, kita nak tunggu candle macam mana dia buat nanti. Dan sini pun ada zone juga. Okey, tak perlu besar ada zone dekat sini pun ada zone. Okey, ada zone dekat sini. Jadi kita jadi kita nak kena tengok H4 lah nampaknya. H4 pula sekarang ni dalam keadaan uptrend. Okey, H4 dalam keadaan uptrend. Okey, H4 dalam keadaan uptrend, tapi saya melihat kemungkinan untuk dia boleh, kalau dia nak turun, dia boleh turun sebenarnya. Dia boleh turun terus ke sini. Okey, bergantung pada news nanti. Kalau tidak pun ada satu lagi zone kat sini. Okey, ada satu zone dekat sini kalau anda kata dia nak naik. Okey, saya akan tunggu kawasan-kawasan ini untuk saya cari peluang sama ada buy ataupun sell. Okey, saya boleh buy dekat sini. Okey, saya boleh buy kat sini atau buy kat sini dengan syarat dia break dulu, dia buat retracement. Okey, dia buat retracement. Okey, dia buat retracement dan kemudian dia meneruskan kenaikan. Okey, tapi berapa pula risk and reward kita akan tengok nanti dekat sini. Saya akan ambil 50 pips untuk SL dan kemudian 150 pip, antara 150 pip ataupun 100 pip. Okey, jadi maksudnya ada 2/1. Okey, ataupun dia kata dia meneruskan penurunan, saya nak tunggu dia retrace dulu. Okey, retrace dulu. Jadi kalau ini SL, ini 3 kemungkinan besar dia akan turun dalam lebih kurang 400 pip. Jadi kecenderungan saya tak ada apa-apa lagi kat sini. Masih lagi menunggu, masih lagi dalam keadaan menunggu. Tunggu apa yang dia nak buat. Okey, kalau anda kata dia nak turun, kalau dia sampai sini dia boleh turun. Jadi banyak kemungkinan kat sini. Jadi kita tunggu dulu market buat apa hari Isnin. Okey, AUD USD hold. Okey, AUD JPY chart window. Okey, window. Baik, untuk monthly masih lagi dalam keadaan downtrend. Okey, masih lagi dalam keadaan downtrend lagi.
AUD downtrend, tapi ada kemungkinan untuk dia buat naik untuk melengkapkan cycle dia. Dan kemudian kita ada banyak tempat untuk support become resistant, support become resistant. Okay, ada banyak tempat kat sini monthly. Okay, dan kemudian dari pun masih dalam keadaan downtrend. Okay, dalam keadaan downtrend untuk weekly, dan minggu lepas bullish candle, bullish candle. Ada zone, tak ada zone, ada zone tapi tak cantik. Okay, dan kita biarkan dulu dekat sini, tapi dekat daily. Okay, dekat daily dalam keadaan downtrend. Okay, masih dalam keadaan downtrend. Okay, dan kita ada kawasan ini, support become resistant. Okay, jadi kawasan ni memang cantik untuk sell. Jadi saya akan menunggu kawasan ini. Ini kawasan yang saya akan tunggu. Kalau untuk dia sell kembali, untuk dia retrace. Kita tengok H4. Okay, dia perlu break dulu kawasan ni. Okay, kalau dia break, ada peluang untuk short buy dalam 150 pip. Okay, dia perlu break dulu kawasan tu. Kalau anda kata dia turun ke bawah, boleh cari kawasan-kawasan buy tapi jauh lagi. Okay, jauh lagi. Tapi andai kata dia break dan kemudian dia break, saya nak tengok dia pergi ke mana dulu. Dia boleh pergi ke sini dan kemudian dia boleh turun balik ke bawah. Okay, bergantung, sebab masih lagi fresh lagi kawasan ni, kawasan fresh. Andai kata ini terjadi, okay, risk and reward yang sangat-sangat besar lah. Okay, which is kita boleh membayangkan kawasan ni adalah kawasan 50 pips dan 500 pips, satu di sebelah 10. Okay, ini yang saya bayangkan. Ini mapping risk and reward, satu di sebelah 10. Okay, ini anggaran. Okay, baik, ini untuk ADJPY saya mencari peluang-peluang untuk sell. Okay, cari peluang-peluang untuk sell sebab dia dah dekat dah tu. Okay, next kita tengok Euro JPY pula. Monthly masih lagi meneruskan penurunan. Okay, masih lagi penurunan, dan kemudian ada demand zone, ada zone kat sini. Okay, ada zone dan dia dah sampai ke kawasan zone monthly. Okay, zone monthly, jadi kita nak tengok peluang-peluang untuk buy kalau dapat. Okay, sekejap, saya nampak ada satu benda. Oh, ini pun adalah kawasan support become resistant. Okay, jadi berhati-hati. Monthly ada peluang untuk dia naik sedikit, sekarang punya 1200 pip. Okay, tapi kita nak tengok sini dulu. Kita tengok dulu kawasan weekly masih lagi dalam penurunan. Okay, weekly dalam penurunan, tapi dah ada mati candle bearish, tapi rejection yang kuat. Okay, menandakan kawasan zone ni memang kuat. Okay, jadi kita tengok pada daily pula. Daily semalam dia naik dalam keadaan masih lagi tak menentu, tapi kita nak mencari kawasan-kawasan untuk buy. Okay, kawasan-kawasan untuk buy dekat kawasan-kawasan H4. Okay, nampaknya kalau ada masuk ke sini, cari dulu something. Kalau anda kata, sebab nampaknya dia kuatnya untuk buy. Okay, nampaknya kuat untuk buy, tapi kita nak tahu kita nak buy kat mana, sampai kat mana. Okay, jadi kemungkinan besar sampai sini. Ini hanya sementara sebab masih lagi downtrend untuk Euro JPY. Okay, jadi kita tengok, tarik trend dulu, Okay, ada dua kemungkinan kat sini. Bila mana kata dia sampai kat sini nanti, okay, dia sampai kat sini, okay, dia akan break kawasan ni. Okay, dia akan break kawasan ni. Ini bergantung lah. Okay, bergantung pada fundamental nanti. Okay, jadi apa yang saya akan buat adalah saya tunggu kat kawasan sini lah. Saya tunggu dekat kawasan sini untuk tengok direction dia, sama ada dia break ataupun dia
patah balik. Okay, kalau anda kata dia break, okay, saya akan cari peluang-peluang untuk sell lah. Sell kalau anda kata dia sell, saya akan letak dulu profit dan kemudian 100 pip, satu nisbah 2. Okay, tapi anda kata kalau dari sini, okay, masih lagi saya akan buy lah sikit, buy sikit besok pip 50 100. okay, nisbah untuk buy adalah, saya akan tengok dulu besok hari Isnin, risk and reward, risk and reward 1/2. okay, 1/2 is okay lah kan, untuk 1/2 is okay lah untuk satu trade. Okay, satu posisi tu 1/2 is okay lah. Okay, Euro USD daripada minggu lepas kita dah tengok. Okay, minggu lepas kita dah tengok, dan kemudian minggu ni kita sambung lagi lah. Okay, sambung lagi, monthly masih lagi dalam keadaan downtrend. Okay, downtrend sahaja. Jadi kita cuba mencari peluang-peluang untuk sell di major trend line. Di weekly nampaknya masih lagi pun turun juga, masih turun, dan kemudian kita ada kawasan support become resistant. Kita dah ada dekat situ sekarang ni, dan weekly pun okay, dia reject kawasan. Okay, ini dia dah reject kawasan. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan tunggu lagi untuk weekly. Tapi kalau untuk daily, okay, nampaknya daily okay, daily masih lagi tak tunjukkan apa-apa tanda untuk dia naik ataupun turun. Okay, minggu lepas pun dah tunjuk dah dia naik sikit je, which is minggu lepas mid trade saya dekat sini. Okay, banyak dekat sini, jadi kita tak pasti dia nak pergi kat mana sekarang ni, tapi saya ada nampak satu kawasan untuk sell. Okay, kawasan untuk sell kat sini. Okay, kawasan sell boleh satu. Okay, sini pun boleh, sini pun kawasan yang kuat. Okay, kawasan yang kuat untuk sell. Okay, jadi apa yang saya akan buat, saya akan tengok dulu sama ada dia nak break, kemudian saya akan tunggu dia buat sedikit retracement, dan dia akan, kalau dia buat retracement, dia akan teruskan perjalanan, which is risk and reward yang baik. Okay, 1/9, 1/9, 1/8. Okay, 1/8 lah, ditambah 1/8. Itu apa yang saya tengok. Ataupun dia akan buat macam ni, dia akan turun dan kemudian dia akan naik sampai sini dulu. Tengok dulu apa reaction dia, sama dia akan turun balik ataupun dia akan meneruskan perjalanan. Okay, jadi kita biar dulu. Sini masih lagi, tapi kalau dia terus naik tak ada masalah, kita tunggu peluang. Okay, Euro AUD, okay kawan-kawan semua, Euro AUD monthly, okay, monthly masih dalam keadaan uptrend. Okay, nampaknya dalam keadaan uptrend yang sangat cantik, dan ada zone kat sini. Okay, ada zone, jadi dia dah menuju. Okay, candle pun masih lagi kuat, okay, untuk menuju ke bahagian bawah. Jadi kita tengok apa yang ada dekat weekly minggu lepas. Sepanjang minggu lepas dia turun, 5 candle turun berturut-turut. Okay, berturut-turut dia turun dan dia stop dekat kawasan sini. Jadi kita nampaknya boleh besaran zone. Nampaknya dia memang betul nak meneruskan perjalanan untuk turun sekurang-kurangnya sampai ke sini. Okay, sekurang-kurangnya sampai ke sini. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan cari peluang untuk sell lah. Daily pun masih lagi, weekly dah 5 minggu berturut-turut turun. Weekly nampaknya dia buat downtrend. Okay, weekly dia buat downtrend dan ada zone untuk sell. Okay, jadi untuk minggu depan saya akan tunggu. Okay, minggu depan saya akan tunggu dekat kawasan sini lah. Okay, kawasan sini saya akan tunggu. Bila mana kata dia masuk, okay, dia masuk kawasan sini, saya nak tengok dulu reaction. Saya nak tengok dulu apa reactionnya. Okay, kat sini pun, daripada sini saya menjangkakan dia akan naik. Okay, daripada sini nanti sama ada dia nak turun lagi ataupun dia nak naik sikit lagi. Okay, ataupun dia nak naik lagi. Okay, kemudian dia nak turun. Okay,
banyak tempat dia boleh pergi. Okay, banyak tempat dia boleh pergi, tapi tak ada kepastian ni. Okay, tak ada kepastian sebab banyak kawasan-kawasan yang boleh banyak kawasan-kawasan yang boleh pergi. Ni contohnya boleh pergi lagi. Okay, banyak tempat, jadi belum ada kepastian. Okay, belum ada kepastian kat sini. Cat J. Okay, saya buat lagi sikit. Okay, monthly masih lagi dalam keadaan penurunan. Okay, sekarang ni dia ada dekat kawasan yang paling bawah. Okay, monthly untuk tahun ni. Jadi kita akan cuba cari peluang-peluang untuk buy lah. Okay, sebab dia dah dekat bawah. Okay, dan weekly pun masih lagi dalam keadaan downtrend. Okay, saya menjangkakan dia akan buat satu kenaikan. Dan dekat daily minggu lepas, okay, daily minggu-minggu yang tak menentu untuk okay, tapi kita ada nampak satu kenaikan yang sedikit dah lah, okay, sedikit kenaikan. Jadi okay, saya nampak sini. Jadi kemungkinan besar, okay, dia akan naik sikit dan kemudian dia akan turun dan dia akan naik, okay, untuk daily. Tapi kalau untuk H4, okay, tengok apa yang ada dalam H4. Okay, ada kawasan support become resistant kat sini. Okay, kemudian ada zone kat sini. Okay, ada zone tapi dah masuk. Okay, dah masuk, tak apa, tak bekerja. Okay, tak bekerja, zone dah habis kat sini. Jadi kita ada zone juga dekat kawasan atas ni. Sini kita dah ambil, jadi tak perlu nak kacau. Jadi kita tunggu dekat kawasan atas ni. Okay, jadi dia perlu break dulu resistance ini. Okay, dia perlu break dulu resistance ni. Dia naik atas sini dan kemudian dia akan turun. Kalau tak, dia tak pergi mana-mana. Ataupun saya tengok dia akan turun kat sini dan kemudian dia akan naik dekat sini. Okay, dia kata dia buat macam tu. Okay, dia kata dia turun. Tapi ini nampaknya dah kuat. Jadi carilah lagi bawah sikit. Dekat sini boleh. Okay, tak boleh sebab semua tempat dia dah ambil. Jadi untuk sini saya akan tunggu dia buat base ke ataupun dia naik dulu ke atas ke sebelum dia turun sikit. Okay, tapi ini saya akan cari peluang buy ni sebenarnya. Saya akan cari peluang buy. Mungkin dekat H1 ada kawasan buy. Ada kawasan buy kat sini. Okay, ada H1 ada buy. Jadi saya akan tunggu dia turun dan kemudian dia akan naik. Alhamdulillah, baik. Jadi berapakah risk and reward kalau anda kata ia terjadi? Saya letak 50 pip. Okay, 50 pip dan okay, satu risk baru masih terima. Okay, jadi tapi H4 lah, saya pakai H4. Okay, alright. Jadi USD Kanada. Okay, USD Kanada. Okay, untuk USD Kanada dia masih dalam keadaan uptrend. Okay, masih dalam keadaan uptrend dan kemudian dia sekarang ni betul-betul dekat kawasan yang kuat lah. Okay, untuk dia naik ataupun turun masih lagi kena buat keputusan. Dia dekat kawasan yang support become resistant ni. Okay, jadi ni untuk monthly. Sorry. Okay, sekejap. Sorry. Okay, jadi untuk monthly masih lagi sama, dia naik. Okay, dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Okay, dan kemudian ada satu zone kat sini. Okay, ada satu zone kat sini, masih lagi fresh. Kemudian masih ada lagi satu lagi zone. Okay, masih lagi fresh untuk monthly. Jadi untuk weekly pula macam mana kita tengok, dia ada uptrend. Okay, tapi dia kena turun ke bawah dulu ni, nampaknya ni. Okay, dia dah membentuk satu resistance. Jadi kalau menurut saya tengok kat sini dia uptrend. Jadi apa yang saya tunggu? Saya tunggu dia break kawasan sini. Ni kawasan yang saya akan tunggu dia break. Kalau kat H4, okay, saya tunggu dia break kat sini. Ataupun nampaknya ada satu kawasan untuk sell. Okay, satu kawasan untuk sell, dua kawasan untuk sell. Okay, perfect. Jadi saya melihat dia akan buat kenaikan paling tinggi lah. Saya akan ambil paling tinggi dan turun kat sini dengan risk and rewardnya adalah
1 nisbah 6. Okey, boleh saya buat 1 nisbah 6. Ini boleh nampak lah, ini nampak jelas. Okey, untuk last pair okay. Last pair untuk minggu depan saya akan perhatikan Euro Kanada. Okay, Euro Kanada. Right, untuk monthly uptrend, masih lagi dalam keadaan uptrend. Kemudian ada satu zone dekat kawasan sini. Okay, satu zone. Okay, masih lagi ada satu zone dekat atas dia ambil. Okay, jadi tengok weekly pula sekarang ni. Okay, weekly. Okay, ada satu kawasan support dan resistance. Resistance ke support. Okay, jadi kita nak kena perhatikan weekly pun minggu lepas dia habiskan bullish. Okay, jadi sekejap. Okay, ini daily minggu lepas dia habis macam ni, tapi kita ada satu kawasan untuk kita tunggu. Okay, satu kawasan untuk kita tunggu sama ada dia akan sell ataupun buy. Okay, jadi apa yang saya akan tunggu. Right, kita masuk lagi bawah. Kita masuk lagi kawasan untuk ada zone kita standby. Okay, ada zone kita standby. Apa yang dia akan buat, kemungkinan besar dia akan pergi kat sini, tapi saya menunggu. Kalau dia kata dia boleh break, dia akan pergi kat sini. Jadi tak ada apa-apa kepastian untuk Euro Kanada. Okay, saya akan tengok dia meneruskan kejatuhan lah. Jadi terima kasih banyak-banyak semua. Saya bagi ni secara percuma untuk anda semua. Jadi panggil kawan-kawan anda untuk subscribe dan juga like video. Ini cuma idea. Okay, kalau anda semua ada pair-pair pilihan, insyaAllah saya akan cuba bantu.